Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Ya, kalau sebelum ini kita sering kali bercerita berkenaan dengan isu-isu penceraian, bagaimana pula dengan hak penjagaan anak, hak nafkah dan sebagainya. Itu lebih sebelum ini kalau hari Jumaat kita lebih fokus untuk pasangan yang beragama Islam. Ya, tapi hari ini kita bawakan pula bagaimana tuntutan selepas penceraian bagi orang yang bukan beragama Islam. Ya. Jadi kita bawakan ke studio. Saya perkenalkan ini dia Cik Azhar Fairin Abdul Aziz yang merupakan penolong pengarah sivil Jabatan Bantuan Guaman Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cik Azhar? Ya, saya. Sihat ya? Sihat. Okey, kita nak bercakap tentang tuntutan selepas penceraian bagi orang bukan Islam ini. Kita tahu kalau pasangan Islam apa-apa saja berkaitan dengan perceraian, tuntutan sebagainya kita merujuk kepada Mahkamah Syariah lah. Tetapi untuk pasangan bukan Islam ni bagaimana kita melihat tuntutannya, bagaimana untuk dibawa ke mana sebenarnya? Bagi pasangan yang bukan Islam, mereka boleh memfailkan tuntutan perceraian mereka ke Mahkamah Sivil melalui permohonan yang dipanggil petisyen perceraian. Dalam petisyen ni dia akan mohon satu pembubaran perkahwinan, dan hari ini saya akan membincangkan tuntutan-tuntutan yang boleh dituntut bagi pasangan yang bukan beragama Islam, iaitu pertama sekali hak jagaan, kedua nafkah anak, ketiga nafkah isteri, dan keempat aset matrimonial. Hari ini saya akan menjurus kepada dua topik, iaitu hak jagaan dan nafkah anak. Dia berbeza dengan konteks syariah di mana permohonan bagi kes hadanah ataupun hak jagaan akan dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah, manakala tuntutan fasa atau pelafazan lafaz cerai akan dibuat di mahkamah rendah. Kita dapat sini ada dua permohonan yang didengar di mahkamah yang berbeza. Berbanding dengan mahkamah sivil, permohonan tersebut boleh didengar dalam satu permohonan dan didengar di mahkamah tinggi. Baik. Sekarang. Ya, kalau macam tadi hak penjagaan anak dan juga hak penjagaan itu, ada yang keliru. Apa beza sebenarnya hak penjagaan dan juga hak penjagaan anak-anak itu? Dalam civil konteks ini berbeza, jagaan dan penjagaan, tapi Mahkamah Syariah dia hanya menjurus kepada hadanah satu saja. So kalau civil dia ada dua, dalam terma bahasa Inggeris jagaan dipanggil custody, manakala penjagaan dipanggil guardianship. Custody ni biasa dibuat joint, ibu bapa boleh buat joint custody, manakala kalau guardianship seorang pihak saja. And then kalau guardianship ni penjagaan, selain ibu atau bapa boleh memohon untuk mendapatkan hak penjagaan ini. Kalau jagaan custody hanya ibu bapa sahaja. Dalam kali ini maknanya pihak-pihak selain daripada ibu bapa seperti contohnya datuk nenek, saudara mara boleh memohon untuk dapatkan penjagaan dan boleh dibuat sebelum pasangan bercerai. Okey. Jadi bagaimana kalau kita melihat dari segi hak jagaan anak itu yang diperintahkan oleh mahkamah untuk menghalang pihak yang satu lagi untuk berjumpa dengan anak itu, bagaimana? Dalam keadaan biasanya hak jagaan atau penjagaan akan diberikan kepada salah satu pihak. Manakala ibu lah kan, kalau di bawah 7. Untuk makluman kalau di anak bagi yang berumur 7 tahun ke bawah boleh diberi, kebiasaannya akan diberikan pada ibunya. Tetapi kalau dalam keadaan sekiranya pihak lawan, kalau bapa ingin membuktikan bahawa ibunya adalah orang yang tak layak, maka dia hendaklah membuktikan perkara ini. Sebagai contoh, sekiranya ibu dia mengidap penyakit mental, dia hendaklah menunjukkan laporan doktor berkenaan perkara ini ke mahkamah. Barulah hak jagaan akan diberikan kepada bapa. Satu lagi yang tentunya menjadi persoalan kalau dalam tuntutan perceraian ini ialah nafkah itu sendiri. Bagaimana ibu dan bapa itu, siapa yang lebih bertanggungjawab dan siapa yang mempunyai kuasa sebenarnya? Dalam konteks civil, kalau ikutkan dua-dua bertanggungjawab. Tapi dia lebih berat kepada bapa. Tapi ini tidaklah menyebelah pihak, di mana dalam keadaan ada juga mahkamah akan memerintahkan ibu atau isteri untuk membayar nafkah anak sekiranya keadaan itu memerlukan. Difahamkan jangka masa bayaran nafkah sehingga anak mencapai umur 18 tahun. Had masa untuk bayaran nafkah sehingga anak berumur 18 tahun. Walau bagaimanapun keadaan ini taklah terhad, dan pihak yang ingin memohon boleh melanjutkan jangka masa itu sehingga anak, sebagai contoh, mendapat ijazah pertama, ataupun sekiranya anak tersebut hilang kurang upaya ataupun
sekiranya anak itu menghadapi penyakit ke, dan setelah sembuh maka terhentilah bayaran nafkah tersebut. Okey, baik. Jadi bagi kalau pasangan yang belum bercerai tetapi dia telah membawa ke mahkamah untuk dari segi untuk tuntutan nafkah anak tu bagaimana? Okey, tak semestinya kalau kita nak bercerai baru kita nak mohon nafkah anak, tapi ada juga keadaan di mana pihak-pihak boleh memfailkan tuntutan nafkah sebelum bercerai, dan tuntutan ni akan dibuat di mahkamah magistrate. Maknanya di sini ibulah kena membuktikan bahawa dia isteri yang sah dan anak dia dan bapa ni gagal untuk menjalankan tanggungjawabnya dan dengan memberi nafkah. Dan di sini mahkamah akan menilai dari segi kemampuan pemohon dan pemberi sama ada mereka berkemampuan ataupun dari segi pendapatan masing-masing untuk membayar bayaran nafkah tersebut. Baik, Cik Azah, selaku ataupun pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman, melihat pada kes ataupun penceraian dalam kalangan orang bukan Islam ini di negara kita sendiri, bagaimana agaknya senarionya? Adakah jumlah itu juga agak tinggi, ataupun ada juga yang penceraian itu dilakukan tanpa mengikut prosedur, tidak melalui mahkamah sivil dan sebagainya? Tak ada petition perceraian dan sebagainya. Kalau ikutkan bawah Undang-Undang Malaysia, sekiranya pasangan ingin bercerai, mereka hendaklah memfailkan permohonan mereka ke mahkamah. Dia tidak boleh bercerai tanpa perintah mahkamah, kerana kalau tidak perceraian itu tidak sah. Tidak sah. Tapi dibubarkan perkahwinan itu. Benar. Dari segi jumlah dalam kalangan rakyat Malaysia, ada statistiknya? Meningkat? Kalau statistik saya tak ada. Saya rasa boleh rujuk kepada Jabatan Pendaftaran Negara lah. Mungkin dari segi ialah guaman yang boleh diberikan ataupun bantuan kepada pasangan ini, bagaimana pula? Adakah mereka boleh terus saja merujuk kepada mana-mana peguam ataupun ke Jabatan Bantuan Guaman? Jabatan Bantuan Guaman khususnya kita akan menolong orang yang kurang berkemampuan, di mana pendapatan mereka di bawah 2,500 ke bawah. Dan sekiranya ini pendapatan kasar mereka boleh datang ke pejabat kami di Jabatan Bantuan Guaman di tingkat 2 Menara Raja Laut, Kuala Lumpur. Okey. Baik, Zairah, mungkin ada lagi nak ditanya? Mungkin sebab nampak khusyuk sangat mendalami. Selalunya kita melihat bagaimana kesukaran juga dalam orang kata tuntutan sebab bercerai itu kan. Kadang-kadang sehingga bawa ke mahkamah dari segi penjagaan anak dan sebagainya. Tapi dalam untuk ini satu pengetahuan baru juga untuk saya. Untuk bahawa kalau pasangan bukan Islam juga, mereka pun ada prosedurnya sendiri untuk menuntut selepas bercerai itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam situasi untuk pasangan bukan Islam ini, kebanyakan perceraian di kalangan bagaimana? Golongan yang muda-muda juga ke atau? Kalau dari pengalaman saya, ada juga pasangan yang muda, muda pada saya, ada juga yang pasangan yang sudah berusia juga memfailkan. Punca tu saya masing-masing ada masalah masing-masing. Saya sebagai peguam hanya ingin assist ataupun membantu mereka untuk memudahkan urusan mereka. Okey, walaupun seperti mana yang dikatakan tadi, mungkin ini sebenarnya kalau boleh kita nak elakkan lah. Sangat siapa nak elakkan. Betul. Tak kisahlah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, tapi ini antara pengetahuan awal sebenarnya, pendedahan awal yang kita nak kongsikan untuk anda juga. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada Cik Azah Fairi Abdul Aziz atas perkongsian itu tadi.